Selamat datang ke podcast Mencari Kita Tiga. Hari ni kita ada podcast episod 4. Episod 4 ni kita punya konsep kita iaitu horror. So kalau takut tu janganlah dengar. Bukan dengar lah. Dengar tapi jangan takut lah. please. Jangan dengar sorang-sorang Jangan dengar sorang-sorang. Kami tak bertanggungjawab. Okay, hari ni kita ada Kama, Abang handsome kita kat sini. Oh. Wah. Hello, Kama, saya di sini. Okay, next kita ada Aiman. Hey guys. Man dari mana Man? Dari mana? Macam dari tadi ni. Dari tadi. Last kita ada kalau korang kenal Reed. Ya, Rik. Hello. Hipster. Aduh, Okay, hari ni bersama saya, host saya Mika. Episod pertama tu saya tak kenalkan diri. Saya macam tiba-tiba di situ host saya. Ya, kali ni saya kenalkan diri lah. Nama saya Mika. Okay, itu je lah. Tak ada apa pun. Mika je lah. Before kita start je lah. macam bagi korang kan, seram ni macam mana seram tu? Sebab seram bagi orang lain-lain tau. Cuba kamu start dulu. Dia subjektif. Seram kan? Kalau pada aku seram ni means kita ada perasaan takut. Kita as manusia ada perasaan takut atau macam kita panggil tiba-tiba like sunyi dan kita rasa sejuk. So macam benda tu maybe akan jadikan suasana yang seram. Takut perasaan takut tu akan datang time tu juga. Dengan suasana tu, dengan keadaan sekeliling lah. Itulah seram pada aku lah. Okay, kita tahu Kamal nanti dia duduk seorang, kita buat sejuk sikit. Ya, kita pergi Aiman. Man, muka macam tak seram Man. Seram. Bagi aku seram ni tak adalah macam biasa bagi orang. Sebab semua di sekeliling dia memang kita tahu ada orang kan. Memang tahu ada makhluk lain. Macam seram tu bagi aku sendiri benda yang normal lah. Kira kalau biasa kita rasa sejuk macam Kamal tadi cakap kan. Biasa kalau kita rasa sejuk macam ada something, memang benda insting kita kan. So bagi aku sendiri seram tu benda yang macam tu je, faham tak? Benda biasa lah. Benda biasa lah. Tapi kalau aku cakap macam tu bukan sebab aku tak takut, tapi kita as a person kan, as a human mesti rasa macam takut. Tapi bila kita fikir balik, apa yang kita nak takutkan? Sebab benda tu pun benda yang sama macam kita, semua kita je tak nampak dia. Ya, tu je. Seram. Okay. Reed macam mana Reed? Muka Reed ni kalau tengok keadaan kan, dia macam memang bukan penakut lah. Rasa seram dia punya level lain tu. Cuba kita tanya dia tengok macam ni dia. Oh gitu. Tak, bagi aku kan, apa seram ni is a fear of the unknown. Tahu tak? Fear of the unknown, benda yang kita tak tahu. Tahu tak? Bagi aku, kalau contohnya kan, banyak-banyak filem sekarang dia rely on jump scare tau. So orang dah banyak expect jump scare. So dia makin lama it loses its touch. So dia jadi macam kita dah tahu benda tu akan jadi. So kita jadi tak takut tau. Macam tiba-tiba aku macam agak semua tak takut. Relax je. Sebab expect. Dia lambat. Dia lambat reflect. Oh my god. Ada lambat sikit. Lagging. Loading lah. Yeah. Sebab tu lah aku rasa bila kita dah expect tu benda berlaku, jadi macam kita macam tak takut. So dia tak seram. Sebab tu aku percaya kan. So seram ni sebenarnya the fear of the unknown. Aku lebih takut dalam kita horror movie, dalam suasana yang sangat gelap. Suasana yang macam kita tak tahu apa yang sedang berlaku. Kita tak expect apa yang tiba-tiba ada kabus ke apa ke. Macam aku lebih suka atmosphere daripada cheap punya jump scare. Bagi aku cheap jump scare tu memang expected gila. Itulah bagi aku definisi seram. Atmosphere and the fear of unknown. Gitu. Okay, bagi aku kan seram ni. Aku nak cakap pun susah sebab bagi aku susah seram ni sebab kalau ikut dulu memang bagi aku macam gelap je seram. Tapi sekarang ni macam kalau selagi
macam benda supernatural ni tak duduk depan muka aku, tak boleh kata seram. Kalau dia jauh aku cakap macam that is monster, what the fuck itu lah. Monster why. Aku bayangkan bukan seram lah. Aku macam tu lah. So kalau ikutkan macam kita macam biasa lah. Kita kalau dengan aku ni Wikipedia. Kalau ikut Wikipedia ni, seram ni bermaksud macam dia macam ketakutan ataupun rasa yang takut macam nak mati tau. Yang betul-betul seram lah maksudnya. Lepas tu siap seram ni akan ada macam meremang tau, macam goosebump. Maknanya kalau tak goosebump tu bukan seram lah kiranya, bukan level seram lagi lah. So kalau nak ikut kan, seram ni ada banyak type lah. Ada 3 type. First kalau kita tahu gothic horror. Gothic horror ni kau rasa apa? Gothic horror Dengar Gothic horror macam cerita macam Denan tu kan? Macam mana? Macam cerita Denan kan? Denan tu lebih kepada rasa supernatural lah. Denan supernatural. Gothic ni macam Gothic is more like, aku rasa macam thriller horror lah kot. Maybe. Dia more Aku rasa macam dia pemakaian tu. Tak tahu lah sebab dia Gothic kan. Goth. Ya, kalau itu kan Gothic, kita tengok orang hitam ni Gothic kan. Tapi bukan orang hitam lah. Tapi sebenarnya Gothic horror ni maksud dia yang dark style punya fiction yang melibatkan horror dengan romantik. So kalau Gothic contoh movie atau novel atau cerita lah. Macam Dracula, macam Vampire, lepas tu Frankenstein kalau korang tahu kan. Tu kira Gothic horror. Dia lebih kepada monster lah rasa. Tak saksi juga lah. Okay lah, ni mesti korang, kalau tak tahu korang, aku tak tahu lah macam mana kan. Sebab ni supernatural horror. Supernatural horror banyak lah. Banyak kan. Okay, sambung kan kita macam yang supernatural horror ni, dia macam benda yang macam sumpahan tu bukanlah macam rasukan semua tu kira supernatural lah. Benda yang tak boleh nampak tau. Macam tiba-tiba benda bergerak apa semua, tu lebih kepada supernatural. Yang last kali kita ada non-supernatural horror. Ini macam aku cakap monster lah. Tapi yang non-supernatural horror ni lebih macam crime, misteri. Dia tak ada kena-mena sangat dengan hantu apa semua lah. Macam alien ke apa tu lah. Tu lah, setakat tu lah aku tahu. So, sekarang kita kan podcast teater, so kita sambung pasal teater. Okay. Boleh. Masuk je. Untuk teater genre seram aku pernah tengok 2 kali. Tapi 2 kali ni tak pernah lagi duduk dekat macam stage tau. Macam kita duduk dekat macam teater yang biasa tau. Tak pernah lagi. Setakat ni macam kebanyakan ni macam rumah hantu lah. Teater seram. Korang ada experience tengok teater seram yang kat atas stage ke apa semua kongsi kan? Teater ada sekali rasanya. Tentu cerita apa tak ingat lah tajuk cerita tu, tapi rasanya pergi dengan team teater jugalah. Memang time tu memang tengah apa like tengah naik lah teater kan. So satu tempat tu diorang buat like teater macam bersambung-sambung. So kita orang datang tengok and diorang ada buat cerita horror time tu. So time tu time tengok lah, mula tak adalah expect banyak sangat sebab nak buat horror atas pentas susah. Sebab nak buat kalau dalam TV tu lain boleh cut kan. Tapi dalam atas pentas agak susah lah kita nak imagine dia punya keseraman dia tu. Tapi diorang buat adalah dia punya seram tu naik sikit. So maksudnya diorang punya teater tu adalah sedikit berjaya dalam untuk buat seram punya mood tu. So aku time tu aku okey lah, aku suka lah teater tu. Teater seram tu. Tapi aku tak ingat nama dia. Lupa nama dia. Dia seram komedi ke seram betul? Seram betul. Seram betul lah. Tak ada komedi. Dia komedi mungkin ada sikit lah. Dia macam just nak just potong mood kejap lepas tu sama balik. Tu je. Sekejap je.
Korang yang lain ada ke? Korang ada tak? cerita pasal apa tu? Teater yang seram ni, aku pernah tengok masa masa tu form 5 kot. Masa tu form 5 ke form 4 macam tu. Pernah pergi pertandingan ni. Pertandingan ni dekat satu sekolah ni masa tu siang. Lepas tu pergi tu sama lah macam Kamal cakap tadi. Bila kita tengok teater ni dia beza dengan movie. Sebab movie ni kan kita boleh cut-cut apa semua kan. So kita rasa seram dia tu lain macam lah. Tapi kalau teater ni kita tak boleh nak rasa seram tu increase. Kadang-kadang rasa seram, lepas tu nanti scene lain tak seram pula. Kadang-kadang seram, kadang-kadang scene lain tak seram juga. Dan itulah yang susah kalau nak buat teater kalau seram ni. And tajuk teater tu tak silap aku Dom Bertali kot. Silap aku lah. Tajuk dah seram. Nama teater tu Tajuk dah seram. Aku kalau bab dom ni sorry lah. Sebab kita kan sekolah lagi. So aku macam tengok je lain je lah cerita tu kan. So masa tu atas situ tu ada yang aku ingat sebab form 5 lama dah. Ada katil. Lepas tu dia ada satu tali. Tali yang gantung daripada atas. Lepas tu lah maksud. Apa ni? Kalau macam nama-nama dom apa semua ni, asrama ni, mesti dia akan ada satu scene yang gegar katil. Ada tak? Oh dalam tu tak ada gegar katil. Tapi dia gegarkan lokal. Tak sempat. Dia gegarkan lokal. Oh, lokal lagi juga. Gegar Tapi kalau lokal bergegar bunyi kuat baik. Aku sebab nak bunyi tu. Lagi satu kan, macam Aiman tengok teater ni, apa ni? Dia orang punya persembahan tu atau dia punya lakonan tu, macam mana dia orang buat korang rasa macam seram tu? Macam dia orang datang dekat ke apa ke? Ke lebih kepada sound ke? Dia orang lebih kepada sound. Bukan dia orang lebih kepada dekat untuk attract penonton lah. Sebab kalau bila dia attract penonton, sebab orang dah tahu benda tu adalah lakonan. So macam dia orang pergi bawah pun macam no point sebab dia orang tahu tu orang je, faham tak? Tu orang je, bukan benda yang betul. Sebab masa tu kan dalam dewan. So dalam dewan mesti ramai. So takkanlah kita nak takut benda yang satu tu je. So dalam tu dia banyak gunakan sound. Lepas tu dia banyak gunakan contoh background music ke untuk bagi menampakkan seram tu. Teater yang kau pergi tu Man, dia tayangkan siang ke? Siang sebab masa tu pertandingan. Pertandingan. Macam tu memang tak seram kan? Dia macam tak seram lah. Kalau malam-malam Berapa panjang? Jadi Teater tu berapa panjang? Berapa panjang duration dia? tak tahu lah, dalam Sejam. 10 minit. Okay, Rid, pendek lah. ada apa Rid? Aku rasa aku ikut sekali dengan kau lah Kamar pergi tengok cerita tu. Tadi tu kita pergi FTS kan? Nak tengok pertandingan lain. Bukan FTS. Bukan FTS. Sebelum tu akan tempat sama kan? Ada tak? Dia ada cerita patung. Ingat? Ada marionette tu. Patung tu FTS tapi tu tak seram. Tu pada aku tak seram lah. Tapi sebelum ni ada lah, aku lupa aku nama kan. Dia dekat ni Kau kena banyak makan kismis ni. dia dekat projek bilik sempit. Aku rasa aku Dia kalau korang tak tahu kan, projek bilik sempit tu macam from Revolution Stage lah. CCA nanti kan. Dekat Revolution Stage lah. So tempat tu macam kita orang selalu pergi untuk tengok teater tau. So dia orang ada time tu ada buat satu teater seram. So kita orang memang macam kita orang semua nak pergi nak tengok kan. Nak tengok macam mana dia orang buat kan. Kita orang pergi ramai-ramai. Aku tak tahu lah Rave ikut ke tak time tu. Tak sure. Aku rasa aku ikut. Okay. Sebab aku macam ingat agak. Dia ingat lupa. Dia macam ada ibu mengandung, lepas tu gugur, lepas tu macam ada main saka-saka sikit. Tapi as theater lah, like theater lah. So macam projek bilik sempit tu, dia punya pentas dia memang kecil tau. Macam satu bilik yang pentas dia macam contoh lah, ni bilik kan. Ni dia punya pentas, so dia kat sini kau duduk bawah. So memang betul-betul berdepan dengan pentas tu sendiri.
Tu projek bilik sempit Dekat lah. dekat. Memang dekat lah. Pernah agak pergi yang apa tu? Kau pernah kan? Seram ni. Pernah. Pernah. Apa nama ni? Kita stop je. Korang try ni. Sebab aku dengar bunyi angin tau. So korang buka noise suppression tu korang hide kan. Tahu tak? Pergi kat setting. Device setting. Dekat bawah sekali. Ada kamera. Atas dia ada noise suppression kan. Korang buat hide. Sebab bunyi angin. Sebab tadi aku tak pakai headphone. Aku tak dengar. Okay ngam. Okay. Dah tak ada dah bunyi. Okay, sekarang okey tak? Sekarang okey. Okay. Kian. Boleh dengar suara aku kan? Dengar. Alright, cool. Okay, kita Dengar sambung. suara kan? Alah. Okey dah. Kita sambung tadi. Tengok satu teater kan. Okay. Read tadi pengalaman sama dengan macam Kamal lah. Kau tengok bersama kan. Tengok sama-sama lah. So tak ada apa yang macam special lain lah. Tak, sebab time aku masuk drama time kalau mendengar kan. Sekolah mendengar aku masuk drama 4.5 lama tadi. Dia bukan teater, dia basically short teater lah saya cerita. Okay. Tak ada yang cerita yang seram tau. Semua cerita pasal sama ada kat kampung, cerita yang sultan lama, ataupun cerita pasal orang psikologi yang orang gila ke. So cerita macam mandin je, tak ada yang cerita macam tu lah. Aku rasa tak ada. Orang tak berani nak buat horror punya pementasan. Susah. Tu yang kita nak dengar. Susah sebenarnya. Dia satu ni bila kadang-kadang cerita horror ni, kalau kebanyakan teater kan banyak ambil cerita daripada adaptasi ataupun cerita betul kan. So kalau nak ambil horror ni, kadang-kadang yang cerita-cerita zaman dulu pun boleh kena rasuk. Kau rasa kalau cerita horror-horror ni kan? Takut kita buat atas mental kita jadi. Itu yang takut. Lagi satu aku rasa kenapa orang tak buat teater horror ni, teater horror ni bajet dia lebih kepada makeup tau. Makeup dengan setting satu. Makeup dengan setting. Macam korang dah pernah tengok kan. So korang pun nampak kan. Dia macam susah nak buat kau seram kalau teater ni kan. So teater ni memang kalau buat seram memang bajet banyak untuk makeup dengan setting. Makeup number one. Makeup kalau tak seram tak jadi. Dia kalau yang macam movie punya makeup kan yang boleh terkopik-kopik kulit semua. Itu yang kalau buat teater, aku rasa mahal kan. Datang dekat penonton berlari. Tiket bayar, kalau penonton bayar tiket kan, tiket tu balik modal dia. nak bayar tu semua. Makeup pun susah, mahal lu makeup. Mahal. So kalau ada cerita horror ni kan, kalau macam teater horror ni better pergi lah kan. Sebab bukan senang lah. Dalam 1/10 lah akan ditayangkan lah. Macam tu gila-gila lah. Tapi nak cakap kan, sebelum kita MCO dekat Panggung Sari Istana Budaya ada buat teater komedi seram lah. Komedi seram. Tajuk teater tu Korupsi Dewan Semandung. Korupsi Dewan Semandung. Dia tayangkan berapa hari ni 4 hari. Februari. Nama teater tu korupsi ke? Korupsi Dewan Semandung. Dia sebab teater ni campur komedi orang minat. Macam seram ni selalunya kalau budak-budak pun tak ada yang masuk kan. Tak ramai lah yang boleh dengan seram ni. Sebab seram ni dia macam ni, dia macam hobi mahal lah macam tu lah. Tak ramai yang ikut. Tak ramai. Kami ada tapi hashtag hobi kami mahal lah macam tu lah. Dia yang untuk seram ni. Satu lagi kan, kalau dalam teater kan, kita kan nak buat efek kan. Satu kita nak buat efek darah lagi kan. Tu. Ingatlah kita dulu buat teater Super Toy. Walaupun tak seram tapi kita nak buat efek darah tu susah. Tu. Ingat tak? Aku Super Toy tu aku tak masuk tau, tapi aku pergi tengok je. Kalau Aiman tak tahu lah, kita orang dulu buat masa FTS, kita orang buat Super Toy dan Transit Color Magenta. Tapi situ tak seram pun. Cerita macam pasal crime ke? Bukan, dia cerita pasal adik-beradik. Adik-beradik macam pelambangan macam satu kerajaan. Macam tu lah. So macam scene last tu kita orang ada nak letak darah dekat kita orang punya setting. Kita orang nak buat darah tu punya susah gila nak buat. Kau tanya dia tentu ketua setting.
Aku mention. Aku mention Orang- pening. Orang yang tengok ingat air sirap kan, padahal nak buat tu. Macam mana ni? Kau guna darah yang memang beli dekat farmasi tu ke? Tak. Kita orang darah. Buat sendiri. Kena buat DIY. Dia basically Kena apa buat. kita orang try banyak gila tau daripada tambah sirap je tengok ada lekat ke tak, tapi kalau buat sirap je macam tak terang. So kita tambah macam cornstarch ke nak bagi dia tebal lagi. Nak kalau tu tambah banyak sangat nanti dia terbilik, so dia nanti nampak macam tumpuk-tumpuk lah, tak elok. So dari situ lah banyak gila kita orang test try kan. Tu pun ada bukan juga daripada pihak makeup dia tu. Time tu siapa bantu lah. Sebut tu ada bantu kat dia tu, tak ingat. Korang ada tambah tepung tak? Aku rasa kalau tambah tepung je likat sikit tau. So macam-macam tau, tapi macam tu lah, dia payah lah. Ingat lah formula dia macam mana kan, tapi dia susah lah tu. Dia susah lagi. Teater seram ni memang payah nak buat. Tu memang lah, sebab kalau ikutkan, sebab nak takutkan orang pun susah, sebab orang duduk ramai-ramai kan. Sebab tu dia orang kalau buat teater seram ni, dia akan buat macam rumah hantu, jalan ramai-ramai macam sebaris tu kan. Tapi yang aku pergi teater yang dekat mana aku tak ingat tapi ada tak? Ada yang korang pakai ramai putih tu ke? Pakai baju putih yang ramai tu ke? Itu bukan. Itu tak berapa seram tau. Sebab itu macam kau pergi kat neraka je. Ni yang yang kita pergi malam-malam. Pernah pergi neraka. Macam masa tu kita pergi malam-malam. Aku tak ingat kat mana. Tapi itu memang seram lah. Time tu ada Amar. Wah, Amar memang penakut. dia duduk belakang tau. Aku kena tolak Amar dia. Aku macam apa benda Zul. Tapi memang seram lah. Sebab dia masa masuk tu dia ada buat apa, macam ada mayat tau depan tu. Lepas tu ada orang baca-baca kan. Tiba mayat tu hilang tau. Dia hidup lepas tu hilang. Lepas tu jalan-jalan ada kubur macam tu lah. Tapi ada lakonan dia lah. Dia tak macam rumah hantu biasa. Kalau rumah hantu kalau kita masuk pun dia ikut macam ni kan. Dia tak ada skrip apa. Macam takut je. Dia jump scare lah. Banyak jump scare. Rumah hantu lebih pada jump scare lah. Tapi kalau teater seram yang macam tu, dia ada cerita lah. Tapi last tu ada jumpa ustaz tau. Ustaz tu macam lepas daripada sini semua jangan buat ni. Macam ni betul-betul lagi meremah teruk baik. Dia yang paling takut kan, tengah dengar, syok dengar tiba-tiba keluar belakang kan. Gila kau. Aduh. Semua berkumpul tengah kan, yang hujung-hujung kena. Aduh. Okay, kita ada game nama dia 5 Things. Kau tahu 5 Things tak? Tahu, macam mana? Tahu. Okay, aku akan bagi satu general topik, kau kena namakan 5 benda. Then orang next lah, macam tu lah. Faham kan? Okay. Kita mula sebab kita hari ni seram, aku bagi seram. Aku bagi kat Aiman. Aiman, namakan 5 benda yang berkaitan dengan seram. Teater seram, movie seram, Senang. anak patung seram, rumah seram. Lagi dua. Dua ke satu? Satu lagi lah. Satu lah, ada satu. Tadi dah rumah. Pondok seram. Pondok seram. Senang, okey. Okay, Ya. bagi dekat orang lain pula. Satu daripada 5 tadi. Pilih satu kan daripada tadi tu. Daripada 5. Yang susah. Aku nak bagi rumah. Okay, rumah. Seram. Siapa? Dekat Red lah, Red. Okay, Ray. Come on, Ray. You can do this. Red nampak macam dah selamat. Aku selamat. Okey. Ingat yang kamar tu lah. Sebelum tadi kau tu macam kau baca cerita dah. Aku cerita dah. Misalnya okey, siapa dia bagi apa? Dia bagi aku. Rumah. Okey. Rumah. Poltergeist. Guys. Okey. Annabelle. Apa? Annabelle. Okay, betul? Annabelle. Satu kat lima balik rumah. Balik rumah. Nanti 5. Apa lagi? Aku nak bagi susah sikit nanti nak bagi kat kamar. Janganlah. Lepas tu Friday the 13th. Jason. Betul.
Ada kan? Okay. Lepas tu apa lagi rumah satu lagi. Apa? Conjuring. Gimana? Conjuring. Kau ajar ni. Shit. Dia ni kau ajar ni. Okay, Mesti next. bagi Conjuring. Wah, Bagi, ajar bagi betul. satu. Bagi satu. Apa yang kamu? Jangan susah lah. Satu daripada 5 tadi. Satu daripada 5 Kau nak tadi. fikir kau bagi sama movie semua. Itulah pasal. Okay, sekejap. Aku rasa nak bagi kat Kama yang tak ada franchise lah. Susah sikit. Oh. Wah. Poltergeist. Uish, susah ke? TV, TV. kubur, Wah. Okay. budak kecil. Lagi dua Kama, lagi dua. Transport lah. Teleport. Dia masuk dalam TV tu, teleport. Wah. Okay. Teleport. Oh, okay. Dia masuk dalam TV tu, teleport. Tapak tangan. Satu lagi Okay. kan cukup kan? Cukup. Cukup. Okay. Kalau ikut semua kan. Sabar. Aku bagi pemenang dekat Kama. Sebab dia punya tu macam payah sikit nak fikir kan. Nasib Kalau yang kalah aku rasa bagi Aiman tu. Aiman punya semua Aku dah cakap dia tadi. sambung je. Dia sambung. Rumah seram, movie seram, teater seram. Pondok seram. Tapi kalau dia bagi dekat Ri tadi pondok kan, aku macam fikir gak kalau pondok apa benda sial. Pondok besar agak ni. Pondok Penyam tak besar. boleh bagi pondok. Tak Cuma tahu mana. siapa. Pondok Okay. susah. Aku ingat tadi dia ingat bagi aku Anabel ke apa. Anabel elok lah. Patung lah budak. Ya tu. Ada Kalau Nasib baik punya Poltergeist ni cerita apa? kalau Anabel aku jawab tangga sud. Ya, tu dah scene dia. Aku Aduh, tahu. tangga dah best tu. Itulah scene dia yang membuatkan aku terus tak seram tau. Itu dia punya seram tu. Dia punya seram tu kalau bagi level kan. Kalau 10 aku bagi 12. Aduh, itu paling seram lah bagi aku. Aku macam gila-gila je. Macam aku terasa macam benda tu depan aku. Macam, betul buat. Tak boleh nak buat apa kan. Tak boleh. Okay, kita sebab yang kau dah masuk ni, kita akan teruskan kepada movie seram. Alright. Okay. Seram Kalau movie seram kan, aku macam movie seram ni bagi aku ikut sekarang memang tak seram sangat banyak tak seram Setakat ni semua tak seram lagi Kalau bagi banyak paling seram pun setakat ni tu Annabelle tu Annabelle 2 tu. So kalau korang movie seram paling seram bagi korang memang boleh buat terkencing ke apa kalau kat seorang kan. Pada aku maybe filem Melayu Munafik 1. Oh. Pada aku Okay tu. Munafik 1. Sebab kan Munafik 1 tu dia macam a whole different level of movie seram kat Malaysia tau. Sebab before this more like macam ritual like tanam pokok jagung, pokok pisang. Lepas tu dekat rumah-rumah lama kan. So ni macam more like okay lah untuk standard movie seram dekat Malaysia ni. Pada aku Kalau ikutkan kan, bagi aku aku rasa macam movie Munafik 1 ni tak banyak jump scare tau, tapi seram. tak banyak seram betul. Tak banyak jump scare. Dia punya seram tu datang daripada dalam tau macam. Dia bukan macam bukan macam tu Dia macam daripada dalam diri kita sendiri. Cara dia build up dia punya atmosphere tu, seram weh. Lagipun kita punya culture kan. Kita macam lebih memahami benda tu. Familiar lah. Familiar Tapi yang Munafik 1 ni ke yang dia baca ayat kursi tu yang dia buka apa? Keranda tu, bukan Satu itu seram baik. Dengan satu yang ada dia baca ayat-ayat iblis panggil ayat-ayat panggil iblis tu. Faham. Okey, Aiman mesti ada punya kan. Takkan tak ada kan. Muka seram. Dia cakap tadi movie seram, teater seram tak tahu. Seram ni. Ada seram ni. Semua seram bagi dia. Cerita paling seram yang pernah tengok. Paling seram. Yang kau rasa memang seram tu.
cerita paling seram yang pernah aku tengok, ni paling seram dia, biasanya cerita yang aku tengok ni, dia macam sama je, overall dia, seram dia sama je. Tapi, Annabelle yang kedua kot, ke Annabelle Wah, keberapa, Ada Annabelle kedua yang dia aku yang rasa creation tu kan? ke bukan Creation. ni Yang ada Annabelle yang tu, anak dia, yang anak dia tu. lah yang anak dia Kau tahu? meninggal kan? Bukan, yang, anak dia, dia pindah rumah baru tu, Ha? lepas tu dia ada satu patung tu, dia cerita sambungan daripada Annabelle Creation. Oh, Annabelle 1 Annabelle. lah. Annabelle 1 eh? Ah, Dah tahu lah. Annabelle aku rasa yang tu kot yang aku rasa paling seram lah. Sebab Annabelle yang lain macam the most biasa lah, macam biasa yang kita tengok. Dia more like storytelling kan. Yang lain-lain tu. oh, okay, faham. Annabelle seram ada satu scene yang mana dia sikat rambut tu. Yes, betul. Itu aku ingat. Ya, betul. Macam, weh, itu aku macam, Dah lah benda tu, benda tu bukan orang tau. Masa dia sikat ya rambut. dong. Betul lah, boleh lah. Kau Seram lah. boleh bayangkan lah. Yang tu lah paling seram. Tapi kalau cerita Melayu, kalau Indon, aku tak sure. Aku pernah tengok ada yang seram juga, tapi aku lupa apa tajuk seram tu. Tapi, seram juga lah yang Indon tu. Indon punya seram kan, dia orang lebih kepada macam yang benda berdarah semua ni tau. Dia macam lebih ngeri lah, dia boleh ngeri daripada seram. Yes. Dia guna gore factor. Ya. Dia lebih mengerikan. Tu yang buat orang takut tau. Sama macam cerita Adipati. Kau pernah tengok Adipati? Adipati, cerita apa? Tak Cerita pernah. Rasa seram dengar. lah. Indon. Indon. Macam Oh. mana dengar? Yang tu pasalnya pasal tengkorak apa semua tu. So, sebab benda tu lah yang jadikan dia seram. Kalau cerita dia biasa je. Cerita Tu dia macam cakap cerita Melayu pasal biasa juga. cerita Indon, yang apa tu, cerita pasal setan tu, aku lupa ni tajuk dia. Setan. Pengabdi setan. Pengabdi setan. Pengabdi setan. Cakap pasal pengabdi setan, yang aku dengar lah, tak tahulah betul ke tidak kan. Ada orang sampai sakit jantung baik tengok cerita tu. Teruk. Oh, yang pengabdi setan lagu dia yang tu kan, di Ah. kesunyian tu kan? Yang Itu, ada itu sebenarnya lagu biasa tau. Tak ada kena mengena pun Malam. lagu tu. Aku tengok. Tu lagu sebenarnya lagu biasa je, lagu lama tu je. Tak ada apa pun. Dia cuma create atmosphere yang macam yang Dia punya, menyeramkan. Sebab tu orang betul boleh tu. rasa seram dia tu. Hmm. Bila kita dengar dalam bilik gelap-gelap pun rasa juga benda tu. Ya, Sebab dok. kita dah, mindset kita dah macam, ni lagu ni seram je. macam Ya, kita pergi satu tempat pun macam tu juga. ni kalau ikutkan memang tu lah, movie lagi senang buat orang seram lah daripada teater. Lepas tu kalau teater kalau boleh buat seram, kira memang dia Hebat punya hebat Gila lah. Production dia memang hebat lah. Even So, movie pun dah susah nak buat untuk seram. tu. Kalau teater lagi lah. Betul tak? Betul tu. Ayo. Okay. Yang ditunggu-tunggu lah. Ni jawapan yang paling best lah kan. Daripada Red lah. Dia mesti cerita dia pelik yang datang mana. Cerita dia mesti kena fikir tau. Sumpah cakap. Aku takut cerita dia Rusia ke apa ni. Okay, Cerita Red. Rusia. Movie atau cerita yang paling seram lah kau boleh tengok. Okay, ada satu cerita ni tahun 2015 dulu. Aku ingat ni, aku tengok Power Gam dan Power Gam dengan kawan aku kan. Aku seorang je yang macam pay attention sebab dia macam slow burn sikit tau kan. Dia perlukan dia punya story baru kau rasa dia macam sedap ni tu. Dia cerita dia nama dia It Follows. Kau sudah dengar tak? It Follows. Oh, aku rasa aku pernah tengok. Macam pernah dengar. Ada satu makhluk ni, dia akan ikut orang tu. Dia jalan dia, face dia kan, jalan dia sama tau. Sama je kelajuan dia. Tak mana laju tak lari, tapi di jalan tu dia ikut je. Kau pergi mana pun rata dunia, dia mesti ada dia ikut belakang. Bagi Dia aku kan. Dia yang masa macam dia buka lampu ada yang tutup tak ada tu kan? Ada, Tu kan? ada. Aku pernah tengok. Aku tak ingat tajuk lah tapi aku pernah tengok. Weh, tu Sebab- seram lah. Aku bayangkan kan, contohnya makhluk tu betul-betul wujud dalam dunia kita. Kau bayangkan, dia dapat bunuh one of your loved ones. Contoh macam mak ayah kau kan. Lepas tu dia dapat mimik rupa mak ayah kau. Contoh ayah kau kan. Kau tengok ayah kau ni pelik lah. Asal duduk seorang-seorang, duduk pada TV, jalan straight je je kan. Dia nampak kau, dia fikir kau gitu. Kau pelik lah macam, kenapa abang? Abang, kenapa abang? Tiba-tiba dia datang kau, dia bunuh kau. Aku macam, sebab dia rasa macam unease macam aku tak tahu apa yang tengah berlaku, tapi aku terpaksa endure tau. Aku terpaksa lalui juga supaya benda tu tak sampai ke aku. Aku tak tahu apa akan jadi pada aku kalau benda tu sampai ke aku.
Faham tak? Jadi sebabkan feeling tu kan, sebab aku fikir tu tiap kali aku tengok movie tu, dia macam lagi lama dia lagi meremah, lagi creep, lagi aku suka lah macam ya Allah. Itu. Sebab main karakter dia. Tapi satu lah kritik aku untuk movie tu. Tahu apa? Cara dia transfer curse tu. Dia orang, kayaknya dia benda tu curse tau. Sumpah tau. Faham tak? Dia akan jadi bila orang yang kena sumpah tu transfer ke orang lain. Faham tak? Contohnya aku kan, aku dekat kau, so aku sumpah dekat kau baru kau dapat, kau kena. So dia ikut kau je. Faham tak? Cara dia transfer sumpah tu tak macam mana. Kalau kau biasa tengok movie tu kan. Apa Mika, bolehkah aku mencarut dalam ni? Boleh je. Tapi jangan Minta yang permission. level 4 lah, level 3 boleh. Action plus Ha. Kita red. Jangan yang active plus lah, cara biasa je lah. 13 plus lah, 13 plus. Ha, tertib. Senang cerita lah, dia untuk transfer curse tu, dia orang kena bergesek-gesek. Oh, okay, aku memahami. Dah cukup situ je. Dah cukup. Situ aku faham. Dari aku tak, sebab benda tu datang tak tahu dari mana tau. Dia kena wujud, lepas tu dia ikut. So bila dia gesek-gesek, dia ikut orang yang kena gesek tu. Apa benda sial? Mengarut pun. Mengarut tu, apa mengarut? Lepas tu macam kau tak boleh explain, benda tu sangatlah mengarut, and it really like macam serabut otak aku sampai mana aku nak tahu lagi apa kat berlaku, apa benda ni apa dia nak kata benda semua. So dari sebabkan itu aku macam aku hook on the story tau. Aku tengok dia mula habis tak tutup mata. Kalau aku sebelah dia lain lah. Aku tengok. Kalau orang tidur. Understand ke? Aku macam bagi aku kan, dia macam efek mindah tau. Aku macam aku suka sebab the feeling of satisfaction, the feeling of finding out about the unknown tau. Dan aku macam aku tertarik benda tu lah. Kalau ada movie macam tu memang aku tertarik gila. Walaupun dia slow burn, aku tengok tadi movie sampai habis. Bagi aku itulah yang saya tadi betul-betul yang genuinely buat aku rasa macam curiga dan takut ke atmosphere dia. Genuinely. Macam munafik dengan munafik tu, dia macam ambil masa juga tau sebelum aku nak macam lambat juga. Dia kena ada pemahaman sebenarnya cerita Munafik 2, Munafik 1 tu. Kau kena faham. Kalau tak faham memang tak apa-apa lah. Cuma kau akan takut masa benda tu keluar lah. Macam itu je lah. Tak ada apa sangat. Tapi nak kata kan, dulu aku pernah tengok satu cerita ni. Cerita ni dia bukan cerita hantu tau. Tapi seram. So mana tu? Dia cerita pasal cannibal. Dia macam ada satu, aku tak ingat, aku sampai sekarang aku cari tajuk dia. Sebab aku tak ingat time kecil aku tengok cerita tu. Cerita tu dia macam ada satu kumpulan peneroka kan. Dia pergi hutan, lepas tu dia jumpa dengan satu puak puak macam ni lah. Tapi dia orang tak tahu puak tu sebenarnya cannibal tau. Dia macam bila malam, kalau kau pernah tengok nanti kau bagi tahu aku. Aku macam tengok tahu. Dia macam mula okey kan. Macam orang yang tak pernah tengok dunia moden kan, macam pergi ke orang yang peneroka tu usik semua kan, macam tu. Dia pun macam happy je, macam orang asli kan. Lepas tu tiba-tiba tak tahu apa sebab seorang kena tarik lah apalah, kena ikat dekat pokok semua, lepas tu kena ni lah. Cerita tu yang membuatkan dia seram, tahu sebab apa? Sebab ada satu survivor lah, satu orang selamat. Tapi bila dia tidur, tiba-tiba yang benda tu ada bawah katil dia. Macam, what the heck? Lepas tu perempuan tu pun mati. Seram tu. Aku macam, cerita ni bukan cerita hantu tau. Tapi kenapa seram? Thriller. Tapi itu kira yang nak dekat seram macam tu. Dia unsupernatural lah kan? Ya, non-supernatural. Tapi boleh kan benda-benda macam tu pun boleh seram Aku macam, seram sial. Apa nama cerita tu Mika? Sampai sekarang aku cari tajuk dia. Aku tak jumpa tajuk dia. Sebab susah, tak tahu. Aku tak tahu nak cari macam mana. Dah lama ke cerita tu? Cerita lama ke Time aku tengok pun dalam 2007-2008 macam tu lah. Lama sangat lah. Lama tu. Memang susah nak cari. Tapi kalau cerita tu box office, senang cari. Betul lah. Cerita tu bukan box office lah. Pelakon dia pun rasa pelakon tak terkenal yang time tu. Tapi kalau kita tengok kan, pelakon-pelakon yang macam pelakon yang
menang Oscar ke apa yang gila-gila, yang macam memang popular gila-gila kan. Mesti tengok tak ada berlakon cerita seram kan? Kau perasan tak? Cerita seram mesti macam orang yang kita tak apa kenal. Macam orang betul lah. biasa kan. Ha, Agak lah. Agak. Betul-betul. kenapa? Itu kenapa? Pasal sebab bila aktor tu dia berlakon dalam scene kan, kadang-kadang dia bawa sekali dengan dia punya personality, dengan dia punya persona tau. Contohnya kan, bila orang tengok The Rock berlakon, orang akan ingat dia ni satu karakter dia je. Dia okay, kalau aku nampak The Rock tahu dia ni jadi orang kuat, dia ni suka tumbuk orang semua macam jatuh mati je sebab dia seorang hidup. Memang dia paling hebat. Kalau aku tengok cerita Brad Pitt, aku tahu mesti ada action. Kalau Arnold Schwarzenegger mesti ada tembak-tembak, mesti ada violence, sama macam Sylvester Stallone, faham tak? So aku rasa sebab tu kalau cerita horror ni, sebenarnya kita ambil masuk orang-orang yang macam kita tak boleh kenal tau aku rasa. Sebab tu dia masuk orang tak boleh kenal. So macam orang tak tahu what to expect. Bagi aku lah tu. Lepas tu lagi satu, kalau cerita horror ni dia punya build up karakter tu mesti tegur dapat tau. Faham tak? Macam awal-awal kau jumpa karakter tu kau dah tahu dah. Oh maknanya dia akan jadi mangsa lah. Oh. Faham tak? Oh. Kau akan tahu terus tau. Kalau cerita macam cerita action ke apa, kita macam susah sikit nak tahu kan. Sebab selalunya cerita horror kan, dia akan start dengan watak tu dulu tau. Dia mesti akan start dengan watak tu dulu. Dia akan start macam slow sikit. Lepas tu tiba-tiba kan. Macam tu. Tapi macam cerita horror macam tu lah. Mungkin lagi satu sebab apa dia orang tak nak banyakkan pelakon popular ataupun macam pelakon kita tak kenal kan cerita horror ni. Sebab dia nak buat dia punya originality tau. Maksudnya orang ni dia berkaitan dengan benda ni je. Kalau kita tengok kan, kalau cerita seram pun, cerita seram lain dengan lain tak ada pelakon sama tau. Mungkin yang hantu tu sama lah. Sebab dia dah dekat make up pun tak tahu lah siapa kan. Yang dia punya main karakter tu. Bukan orang yang sama, banyak kan macam franchise cerita hantu mesti bukan tak banyak orang sama lah. Kecuali macam cerita yang satu franchise lah sebab dia akan kena ada build up dua karakter yang sama macam cerita Conjuring kan. Dia akan bawa tu. Tapi lagi satu, kebanyakan kalau korang tengok cerita seram yang betul-betul seram, dia mesti daripada real story. Betul. Sebab nak buat dia, kebanyakan kalau buat cerita seram mesti jump scare. Betul. Confirm jump scare. Betul. Aku kalau dengan jump scare ni dah lali dah. Wah, macam dah bosan dengan jump scare lah. Dia macam kalau kau dah tengok lama-lama, kau dah macam tahu lah bila jump scare akan keluar. Kau dah dapat tahu dah. Walaupun macam tak ada macam boleh expect lah. Kan. Jadi kita dah tengok banyak-banyak movie ni macam kita dah boleh expect. Oh, lepas ni keluar ni macam tu. Betul dia tak seram lah. Betul. Tu lah masalahnya bila jump scare kan. Dia nak tahu jump scare senang je. Dia dalam satu tempat yang hallway ke apa kan. Dia jalan sikit music kuat macam apa ni. Betul. Boom. Keluar kan. Dia senyap. Ada senyap. Ada yang macam tu. Ada yang senyap. Musim depan tak ada. Musim depan tak ada tak? Dia tiba nak tepi. Oh macam bodoh. Itu 3 kali dia scam tau. Aku macam aduh scam betul lah dia. Selalunya dia buat 2 kali kan. Sampai 3 kali. Kau ajar betul. Okay macam okay, apa tadi Arid kamu? Dia jadi macam apa, bukan jadi seram lah. Jadi macam terkejut macam bodoh. Terkejut lah. Cerita seram sekarang banyak terkejut lah. Yes. Kalau yang real life okay. Yang real story kan. Okay. Lagi satu. Macam tadi ada cerita pasal cerita seram ni. Kau tak nak cerita. Yang pendek je lah. Jangan panjang-panjang. Pendek kita habiskan dengan cerita seram sendiri cerita seram sendiri lah. Nak selalu ke mana tahu dia punya scene tu macam movie ke. Mana aku tahu kan. Korang yang rasa aku tak tahu. Actually, aku ada kisah time aku kecil dulu. Supernatural. Boleh. Okay. Aku time dulu time kecil aku ada masalah sleep paralysis tau. So aku kau bayangkan kau umur 11 tahun 12 tahun kan. 10 tahun 9 tahun kan. Kau ada sleep paralysis tiap-tiap malam kadang-kadang. Kadang-kadang kau ada panic attack. So kau tu macam tak ada gerak kan. Walaupun dia teruk sangat sampai family aku, dia dari tidur atas dia semua serbu tidur dalam bilik aku. Kerana aku takut pasal. Tapi aku still takut. Faham tak? Sebab aku seorang je nampak makhluk ni. Okay, dia macam ni.
Okay, cerita. Nak dengar ni. Excited. Dengar tu. Cerita. Macam ni makhluk tu kan, dia berbentuk baik tau. Baik. Shadow. Okay, Contohnya kalau aku bila aku kat sini tau, katil aku lah, dia orang duduk bawah ni pakai metal dengan foto kan. Kat ujung ni ada kipas tau. Kat penjuru bilik aku ni ada kipas. Kipas ni bila kita orang buka night light tu kan, dia akan nampak shadow kipas tu, dia akan terbantul kat sebelah TV sebelah ni tau. Okay. So kadang-kadang bila aku duduk tidur, so aku macam duk perlu aku tak boleh tidur kan. So tiba-tiba aku kena sleep paralysis kan. Tiap kali aku sleep paralysis, mesti aku pandang dinding tu, penjuru tu. No matter what position, aku akan selalu pandang penjuru tu for some reason kan. So dari situlah pengalaman aku dalam supernatural, di mana aku percaya yang seram tu pada benda yang kita tak tahu tau. We do expect. Sebab pada satu malam ni kan, shadow tu, kau bayangkan kipas punya shadow sini tau kan, contohnya shadow dia arah sini, tiba-tiba kipas tak gerak, tiba-tiba dari sini. Ui. Tu. Bayang aku dah 3 kali mata tu buka, badan tak nak gerak. Gila. Macam ya Allah, aku baca lah tasbih apa saya kecil aku tahu kan apa, dan tu aku tahu Allahu Akbar je. Allahu Akbar. Kecil betul. Benda tu pun tengok lah. Benda lah budak baca. Justru sebab aku baca teori ni lah, bila kita tengok kat tempat yang gelap terlalu lama kan, otak kita jadi bosan tau. So dia akan mula image yang kita macam dia tak masuk akal tau. Contohnya macam bayang tu, aku dah pandai tu, otak aku bosan, dia buat saja nak kacau aku, dia tiba-tiba bayang tu di padang situ lah. So dia macam datang ke aku macam, ya Allah, seram dia tu, ya Allah. Bayang tak, sejak tu aku dah tidur kat bawah tu, dah tutup mak ayah aku. Tidur bawah tu juga. Aku tidur kat bawah tu. Sebab aku takut, aku tak berani gila nak sorang-sorang kat atas katil. So since then, satu malam, mak ayah aku paksa aku tidur bawah tak. Dia paksa aku, sebab aku tak ikut dah jenam dah doh. Dah jenam ni tak tidur seorang kan. Balik lah kan. Tak apa, aku dah kan. Why not So, pada malam tu kan, aku boleh rasa ada orang duk follow belakang aku. Setiap kali aku satu langkah turun ke bawah, aku rasa ada orang follow aku. Sebab bila aku nak naik atas kan, aku kunci pintu, tak bagi aku masuk. Aku ketuk dia macam mana buat, dia orang buat senyap je. Sebab dia nak harapkan aku turun bawah, aku tidur bawah. So tiap kali aku turun, aku fikir aku lah macam kan, berempang macam Nika cerita tadi. Turun rumah aku, sebab aku ni takut. Macam nak kena penetrate pada. So bila aku turun, malam kita kena sama lah. Bayang kat shadow kipas tu juga. Kali ni shadow tu kan, instead of dia macam nak kacau aku, dia cuma tengok, dia push je aku macam ni. Dia tengok je. Mesti cakap handsome memakai. Budak ni macam boleh makan ni kan. Tidur lagi ni gitu. Tak tidur ni boleh kacau ni. Kenapa tak tidur? Kenapa tak tidur lagi? Bagi dua sebab. Dia ada Kalau budak dapat pilih kita. Okey, sambung. Okey, sambungan Okay. Shadow tu, dia punya lama dia masa sejam ke aku rasa. Dia pandang aku gitu. Dia tak berubah langsung tau. Kini je. Tak tahulah kenapa otak aku dia bosan ke apa kan. Jadi pun shadow tu dia keluar dari tempat shadow dia. Kau boleh bayang tak? Saya kat sini kan. Okay, ni bayang dia. Bayangan betul ni. Tiba-tiba dia datang bodoh. Dia datang ke? Dekat lah. Ya Allah. Dia sekiranya otak bosan gila, dia datang bodoh. Aku macam ya Allah. Habis terus. Dia datang macam berdiri. Dia
Dia datang kan. Lepas tu dia diri start je kat depan aku. Betul-betul depan kau. Aku dah tak boleh gerak. Aku macam kuat semangat. Sebab dah jendam tadi tu kan. Dah jendam tu tahulah sikit ayat Quran sikit. Baca ayat kursi ke apa kan. Sikit. Dia dah 2 tahun dah timeline dia. So lepas tu aku macam so aku pasang satu macam sheer willpower dalam hati aku tau. Macam okay, kalau aku dalam tu tiba aku tak nak takut. Aku tak takut. Lepas tu bila jadi benda tu kan, baru aku boleh gerak. Hantu tu hilang. Dia kadang-kadang bukan supernatural, dia main minda je. Dia kat dalam otak tu je, dia main je. Dia bukan betul sebab dia macam dia image dalam otak aku. Dia macam apa, otak aku tak, willpower aku lemah tau. Willpower aku macam aku punya takut, dia penakut ni. Mungkin Allah nak bagi dia ajar aku ke apa ke tak tahulah kan. Jadi malam tu nak bagi aku lagi ya. Sejak tu lah aku kena lah jadi tengok cerita tu macam aku lagi teruk kena. Aku dah pernah kena lah macam tu kan. Sleep paralysis ni aku pernah kena juga. Memang dia bukan takut, dia macam apa aku nak buat siu, aku tak boleh gerak apa-apa ni macam tu dia macam ni. Sleep paralysis ni macam kita sedar tapi kita tutup mata kan? Betul kan? Kita sedar tapi kita tak boleh buat apa. Dia macam separuh sedar ke Tapi kita tahu kan sekeliling kita tu ada apa kan? Betul kan? Kalau aku punya pas malam kan. Tak, benda ni jadi semalam benda ni jadi dekat Unit 10 tau. Kau tahu kan Unit 10. Kau tahu kan dekat DSS tu selalunya macam ada something lah. Orang cakap lah. Aku tak tahu sangat. So kita orang kan duduk cendi. Aku dengan kawan-kawan aku duduk cendi. So kita orang parking kereta dekat luar tu tau. Dekat parking DSS tu lah. Parking DSS tu. Lepas tu dekat parking tu, kanan kalau dari nak menghala ke cendi, kanan kita DSS dan kiri kita ada staff punya apartment kan. Time tu kita orang nak parking kereta. Mula-mula kita orang ingatkan kita nak naik lalu DSS tu tau. Lalu macam lalu belakang sana lah. Lepas tu kita macam diorang lalu depan, lalu guard. Nak lalu guard cendi. Lepas tu kita orang lalu lah, turun lalu. Lepas tu kita orang tiba-tiba dengar bunyi, korang tahu bunyi orang dulu main alat muzik yang style lama punya. Gamelan. Macam gamelan ni. Macam gamelan. Dekat staff punya apartment. Aku dengan member aku kan, aku macam, benda bunyi ni kan. Kita orang jalan straight nak ke cendi, nak ke guard tu kan. Jalan, lepas tu dah sampai betul-betul kat sebelah tau. Memang betul-betul kat sebelah. Aku dengan member aku, 3 orang, kita pandang, senyap. Terus senyap. Aku tengok member aku tengok aku. Aku tengok member aku. Bacok. Orang tua kata jangan tegur. Kita orang tak tegur langsung, kita orang terus pecut. Aku tak boleh belah. Aku time tu, member aku dengan seorang lagi member aku ni badan besar. Dia yang pecut dulu. Dia sumpah dia pecut dulu. Kita orang macam, dah sampai dalam bilik kan. Kita macam, apa benda tu tadi. Sumpah benda tadi. Memang bising lah gila. Kita orang pelik gila lah bunyi tu. Tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Lepas tu kita orang dekat bilik kita orang tu memang boleh nampak tau. Dekat straight ke apartment tu. Kita orang tengok lah macam ada orang main ke apa kan. Tapi memang tak ada langsung. Memang tak ada apa-apa. Ni dekat cendi ke? Kita orang dekat staff apartment staff. Bunyi dekat apartment staff. Kita tahu lah bunyi tiba-tiba datang. So kita macam pelik gila lah. Kita tengok Mika. Jangan tengok gigi kanan-kanan. Kucing. Kucing. Kita set kucing. Seram kan? Kalau aku pula, aku tak ada cerita seram. Tapi kehidupan aku yang seram sebenarnya. Dia bukan cerita seram tau. Sebab aku ni orang yang boleh rasa existence. Bukan sixth sense lah. Aku tak cakap get sixth sense sebab
aku ni boleh rasa existence of benda tu and dia macam contoh kalau kau 2-3 pagi kan, aku tak cakap 2-3 pagi lah, every time lah, bukan every time, dia selalu juga terjadi. Bila nak pergi, bila contoh ni bagi contoh kalau 2-3 pagi aku keluar, dia macam tiba-tiba dia rasa macam memang ada something kat sana, faham tak? So tapi bila aku berdua dengan aku pun tak percaya benda tu first. Tapi bila aku berdua dengan adik aku ataupun aku berdua je dengan someone, aku akan perasan benda tu dan aku akan tanya dia, "Kau ada tak terasa macam ada nampak bila kau terperasan mesti kau macam, oh, macam tu lah, kenapa macam ada macam tu something." Tapi bila aku tanya dia, tak ada apa-apa pun, dia macam, okey je. Sebab aku ni adik nombor 2 aku, kakak nombor 2 aku, dia pun ada benda yang sama dengan aku juga. And benda tu aku rasa macam bila first time tu, benda tu jadi normal, benda tu je takut tau. Tapi bila dah lama, benda tu macam tahu lah bila kau rasa matang ni, kan bila kau dah sampai tahap matang ni, dia macam benda tu kau dah tak kisah. Layan lah kiranya. Mana nak layan sebab benda tu yelah memang ada kan sebab kita je tak nampak dia. Bersyukurlah sebenarnya sebab kita tak nampak, kita hanya rasa dia ada je kat situ. Kita hanya rasa macam, oh dia ada kat situ ni, dia tengok aku sebab every time dia ada kat situ, akan naik semua bulu roma ni. Macam tu. Tapi kita tak nampak lah, tak nampak. Cuma kita Rasa tahu, lah. okey, dia ada ni macam tu. Lepas tu and tu je lah, seram sebab sepanjang hidup dia tak pernah lah tunjuk. Tak Alhamdulillah pernah muncul lagi lah. tak pernah lah tunjuk diri dia yang Takut lah. sebenar. Takutlah juga kalau tunjuk dia sebenar kan, kita pun manusia. So macam itulah yang paling seram. Tak adalah seram, cuma benda tu yelah sebab semua orang tak dapat rasa benda tu kan, betul tak? And ada satu cerita seram ni, kawan aku, cerita pasal kawan lah. Dia couple tau, dia couple lelaki dengan perempuan. Dia bukan seram lah, dia sama macam aku. Oh. Dia tapi Sebab kelainan dia couple ni, lelaki dengan perempuan tu, dia seorang lelaki tu dia boleh dengar tau. Oh, ingatkan seorang lelaki tu perempuan. Aish. Tak. Tak. Okay, dia boleh dengar. So, lelaki tu ni cerita betul lah, ni kawan aku, memang kawan aku, kawan rapat aku. Lelaki tu dia boleh dengar. Dia punya kelebihan dia lah orang cakap. Perempuan tu dia punya ex lah sebab dia dah break. Ex tu boleh nampak. Itu. Kau jangan siap. So bila dia cakap bila dia dating, dia cerita kat aku sebenarnya, dia cerita kat aku. So bila dia dating, biasalah kan masa asrama kan, masa asrama dating pergi kelas, dating kat kelas ke apa, malam-malam apa kan. Lepas tu bila dia dating, diorang ni macam ada satu kesamaan lah. Diorang boleh apa, trade maklumat each other. Faham tak? Maklumat. Yang kat situ lah aku rasa macam, Ni power seronok kat ni. benda ni. Faham tak? Dia macam sebab dia tu, diorang tak tahu pun each other tu boleh tengok, boleh dengar. Faham tak? Dia antara salah satu je diorang tu. Lepas tu ada satu ketika ni, dia dekat kelas tau. Dekat kelas ataupun dekat beranda macam, korang tahu tak kalau tingkat 2, kan dia kan dekat ujung tu kan macam ada corner kan. Kan sebelum end kan. Diorang dekat end tu lah, dia dekat corner tu lah. So diorang macam dating kat situ. Lepas dating tu, diorang cakap, bukan masa diorang dating tu diorang tanya. Bukan diorang tanya, tiba-tiba senyap, dua-dua senyap. Tiba-tiba dua senyap, si lelaki tu dah tanya, apa tu, ada dengar tak? Macam tu. Sebab dia boleh dengar je, dia tak boleh nampak. Dia boleh dengar suara ngilai, dia boleh dengar suara macam-macam suara lah. Dia boleh dengar suara yang macam tu. And perempuan tu dia tak boleh dengar tapi dia boleh nampak. So diorang bila lelaki tu tanya ada dengar tak? Lepas tu perempuan tu cakap tak, tapi nampak.
Macam tu. So kat situ pun kalau aku ada kat situ memang aku lari dulu tau. Tapi diorang macam sebab diorang dah daripada daripada zaman sekolah memang macam tu. So diorang pun dah biasa dah dengan benda tu. Sebab ada sebab yang lelaki tu dia dengar. So apa yang dia nak atasi benda tu dia just pakai earphone. Kau tahu tak? So macam in order to tak nak dengar benda-benda yang mengarut tu, so dia akan pakai earphone untuk protect lah, macam daripada dia distract. Daripada dia tiba-tiba cari kan tak nak macam tu kan. So kat situ aku rasa macam find interesting yang dia orang bila boleh treat tu macam kau dengar tak suara ngilai. Lepas tu dia cakap tapi tak dengar tapi nampak apa Pontianak. Betul lah sebab suara tu ngilai. Satu je pertanyaan yang paling besar lah yang aku nak tanya. Kenapa dia break? Kamu nak tanya. Dia macam nak main interested lah. Tak tahu lah. Sumpah kalau dia bergabung kan boleh jadi Ghostbuster ke. Betul aku terfikir macam tu. Kau campur dengan kau sekali kau boleh sense apa kan. Lengkap. Dia macam boleh rasa sekali kan. Dia macam power lah dia orang tu. Aku pun terkejut lah sebenarnya sebab dia break tu. Dia macam yelah tapi macam mana kan. Dia bukan dia punya bukan jodoh dia. Macam mana? Sebab ada seorang aku perempuan aku tu dia best friend aku lah. Dia perempuan girl best friend aku lah macam tu. Lepas tu dulu lah lepas tu zaman sekolah dulu. Lepas tu dia ni memang dari kecil nampak. And masa aku kawan dengan dia tu aku selalu sebab aku dah tahu kan dia nampak. So aku selalu kacau dia. Aku cakap bila di dalam dom tu kita orang kan bawa phone biasa kan. Bila dalam dom tu kita chat cakap tu tak ada ke hantar loker tu macam tu. Aku chat. Aku macam tu lah. Aku macam jahat kau jahat. Dia lah. Dia cakap janganlah cakap sebab benda tu memang ada kat situ macam tu. Kau jahat. Sebab dia memang orang yang boleh nampak and pengalaman dia banyak juga sebenarnya. Pengalaman dia jumpa dekat sebab orang boleh nampak kan, so dia selalu jumpa. And pengalaman dia macam orang dia boleh nampak masa dia balik sekolah. Kan balik sekolah kan masuk asrama kan. So depan pintu asrama tu, depan pagar gate asrama perempuan tu ada seorang nenek kebayan lah yang selalu nampak macam nenek kebayan. Nenek faham tak? Depan pintu, depan gated yang asrama tu. Kan gated asrama perempuan kan ada satu gated. Lepas tu lelaki kan ada satu gated kan. So perempuan ni ada gated dia. Lepas tu dekat dekat pagar tu lah yang dia selalu duduk. Bukan selalu duduk, selalu berdiri kat situ. Dia cari cucu-cucu yang ada dekat situ. Lepas tu satu. Yang kedua setiap malam dia ada dia selalu jumpa, bukan dia selalu jumpa, setiap malam ada budak seorang budak ni yang selalu kejut dia untuk ambil barang dekat ampai baju. Ampai baju. Budak ni selalu kejut dia lah every time sebab budak ni tahu dia boleh nampak. So budak ni selalu kejut dia untuk ambil baju, untuk ambil barang lah, something baju ke apa aku tak ingat kisah dia tu. Tapi ambil something dekat ampai. Tolong angkatkan ke macam mana aku tak ingat. Tu. And kalau dia tak buat benda tu dia macam selagi tu lah dia kejut. So member tak boleh nak tidur lah kalau dia selalu kejut kan. And aku pun macam tak boleh terbayang macam mana dia orang kejut, macam mana dia boleh tersedar, betul tak? Kalau korang pun macam korang tertanya kan, macam mana dia orang boleh tersedar. Padahal kita ni orang yang biasa ni macam tak boleh pun nak rasa dia orang panggil kita ke suruh kejut ambil barang ke apa semua kan. Macam tu kan. Lepas tu yang ketiga dia selalu kalau nak pergi bilik air asrama kan dia macam hujung sekali. So dia macam ada beranda macam corner tu kan. So ada satu budak yang dekat corner tu selalu tengok orang keluar masuk bilik air yang mata dia macam tu keluar. Jujul. Satu. Dia keluar macam tu. Itulah aku rasa yang paling menakutkan aku sebab dah nak pergi bilik air. And kalau kau orang yang sejenis nampak, so lepas tu kau nak bangun kencing pukul 2-3 pagi, takkan kau nak jumpa budak tu dulu sebelum masuk bilik air, betul tak? Tahan dululah jawabnya. Aku pun terfikir macam tu. Tu je lah cerita je. And satu lagi yang perempuan yang aku cakap tadi tu, yang boleh nampak tadi tu, seorang lagi tu, dia pernah macam buat story lah.
Sebab dia pernah buat story sebab dia dah biasa jumpa yang kepelbagaian muka. Tapi dia ada satu hari tu dia ada jumpa, korang tahu kan kalau kita pakai phone kan macam ni kan, macam ni kan kita pakai phone kan. Macam mana? Macam biasalah kita pakai phone. And bila kita tutup phone tu, dia kan tutup Gelap kosong, gelap kan. hitam lah nampak. So masa tu dia buka lampu lah sebab masa tu tengah main phone apa semua. So dia tutup. So bila dia tutup tu dia macam ada nampak pantulan dia. Bukan pantulan dia, pantulan yang belakang dia tu. Patutlah benda tu lah. Pantulan benda tu. So pantulan benda tu yang dia tak pernah nampak langsung. Dia tak tahu yang tu hantu yang mana satu. Kawan ni kot. So dari situ dia buat story. Dia cakap pergilah. Dia macam buat story lah, dia cakap pergilah dari sini. Dia type, lepas tu dia post dekat Insta story dia. Pergilah dari sini, tak adalah kacau aku tak pernah nampak pun kau kat sini. Faham tak? So dia hantar message tu, yelah dia type. So dia ada belakang kan. So macam dia nampak lah macam tu lah. Agak-agak lah macam tu. Faham tak? So Faham. tapi dia cakap yang tu paling menakutkan lah. Tu je yang paling menakutkan. Yang pernah dijumpa. Yang selain-lain tu yang macam biasa dah dijumpa. And dia dah macam tak kisah sangat. And orang yang ada sixth sense ni, yang boleh nampak ni, terutamanya dia orang dah takut, tapi dia orang at the same time dia orang penat sebenarnya, dia cakap. Sebab dia orang penat terkejut. Dia orang penat terkejut dengan semua macam tiba-tiba macam tu, faham tak? Sebab kau tak expect kan, so tiba-tiba dia datang macam tu, mesti korang terkejut. Faham tak? Lagi muka yang macam pecah ke korang cakap, kalau korang tak pernah nampak sebenarnya tak tahu lah. So tu je lah sikit sebanyak cerita pasal aku dan pasal kawan-kawan aku yang betul, yang real. Okay. Minggu lepas kan minggu satu kita ada tengok movie night dekat ni Discord. Lepas. Kita ada tengok cerita Roh kan, Roh. Betul. Cerita Roh ni banyak yang bagi komen yang pelik-pelik lah kalau korang ni kan. Tapi kalau korang nak tengok, korang boleh tengok dekat Netflix. Ataupun dekat Netflix lah. Kalau yang tak ada Netflix boleh stream je. Mana-mana sehari dah pada pandai dah. So kalau movie night ni korang kena ikut pengembangan lah. Kalau kita ada buat lagi ke untuk movie night kan. So sebelum akhir ni kita ada satu filem lah aku nak recommend. Mana kita punya ni tema horror. Cerita ni pun baru keluar 2 Julai tahun ni. Baru je lah. Cerita Korea, tajuk dia The Egg Night. Dah tengok. Dah tengok? The Eight Night. Kalau dah tengok kan Kamal boleh bagi sinopsis tak? Sebab aku tak tengok lagi. Yang aku tahu dia Exorcist lah. Dia dah tengok. Aku tak tengok lagi. Aku recommend je. Sebab aku rasa macam menarik lah. So sebenarnya cerita dia more like dia Buddha punya pemahaman lah, dia orang punya agama. Mong lah. So macam Buddha tu ada 2 mata. Aku macam sinopsis ke apa ni kan? Macam cerita betul terus. 2 mata ni dipisahkan tempat yang lain. Tapi masa that time ada seorang tu dia cari balik mata-mata tu nak gabungkan balik. So dia nak puja balik yang lawan Buddha tu. Okay. Apa ni? Sebab tadi aku ada baca gak, dia kata pasal satu benda tu northwest lah, satu lagi east aku macam apa dia cakap kan. Okay, faham. Tapi yang aku tahu juga, aku baca sinopsis dia sikit, dia macam benda ni yang dah kena kurung lama tau. So dia akan nak bangkitkan semula satu makhluk entity orang panggil entity jahat. Aku buat sangat ni. Entity jahat. Entity jahat. Dia nak membangkitkan satu entity jahat kiranya. So kita punya main character ni exorcist lah. Dia akan macam hapuskan benda-benda ni atau kurung lah. Tu lah cerita dia. Tapi macam menarik lah sebab cerita Korea. Cerita Korea kalau benda-benda macam ni seronok tau. Betul? Setuju. Aku setuju. So kau boleh tengok benda ni dekat Netflix. Kau boleh tengok kat Netflix. Kalau tak ada Netflix tu, alah, kawan-kawan ada, jangan risau. Aku recommend lah sebab tengok dia punya ni pun dah seronok kan. Tengok trailer apa semua. Aku tengok trailer dia tapi okay lah. Okay, tu je lah untuk minggu ni. Guys. Thank you.
Terima kasih kepada Gamar, Aiman, Rid. Apa-apa komen lah. Aku tengok YouTube tu tak ada orang komen dah sedih korang ni. Komen je apa-apa. Kita orang tak ni pun. Tak kisah sangat pun. Komen kecam semua buat je. Tak kisah. Tak kisah pun. Tak viral pun. Kita orang terima seadanya. Kalau viral tu kira okey lah. Kalau viral lagi ramai tengok, betul tak? Gitu. Okay, selamat malam and bye-bye. Bye. Bye guys. Apa